Hari-hari asyik JSBH. Tak ada modal ke? Hari-hari kita bincang pasal JSBH. Selagi pihak mahkamah tidak menjatuhkan hukuman kepada JSBH secara khusus, maka kita masih akan melakukan hal seperti ini. Tidak ada masalah, sahabat-sahabat. Kita nak supaya JSBH dia dilumpuhkan, dia dijatuhkan, dia ditiadakan. Itu fokus kita. Ia tidak ada kaitan dengan ekonomi umat Islam. Bahkan mereka ini patut dilumpuhkan supaya mensucikan kembali wajah ekonomi umat Islam. Itu yang kita nak. Jadi sahabat-sahabat yang tak bersetuju, boleh masuk, tak ada masalah. Bukan sekadar komen saja dekat situ kan. Boleh komen, tak ada masalah, sila komen. Tetapi cumanya berani juga lah untuk berbahas. Bukan berbahas sangat. Saya nak dengar daripada anda. Itu saja. Bukan ada apa pun. Kalau tak bersetuju, kekalkan diri pada tak bersetuju, no issue. Apa dakwaan yang kami keluarkan, awak jawab balik. Itu saja. Kan? Itu saja. Awak nak kata, okey, JSBH ni dia membantu ekonomi umat Islam. Kita nak tanyalah bantu daripada sudut apa? Zakat dia tak bayar. Gaji pekerja tak bayar. Yang mana yang membantu umat Islam? Produk-produknya juga terhad di beberapa tempat sahaja. Jadi bagaimana ia membantu ekonomi umat Islam? Jadi anda boleh bahas. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab kita banyak kali sebut bahawa apa yang dibawa oleh JISB ini adalah satu perkara yang dianggap sebagai kultus ajaran sesat. Mereka sesat sekurang-kurangnya daripada dua sudut. Sekurang-kurangnya. Ada banyak lagi. Kesesatan mereka ada banyak lagi. Tetapi sekurang-kurangnya daripada dua sudut. Yang pertama daripada sudut akidah yang telah dibuktikan dengan pihak jabatan-jabatan agama Perak, Johor, Selangor yang menjalankan proses pemulihan kepada mereka. Demikian juga fatwa-fatwa yang telah mengharamkan ajaran JISBH. Itu daripada sudut akidah mereka telah terpesong. Yang kedua, daripada sudut ekonomi, mereka melakukan ekonomi yang falasi, iaitu ekonomi yang pembohong, ekonomi yang fake, ekonomi palsu yang cuba untuk mengelabui mata umat Islam seolah-olah merekalah pejuang kepada ekonomi umat Islam, sedangkan tidak begitu. Pekerja-pekerja mereka tidak diberi gaji yang telah diputuskan di Mahkamah Buruh pada Akta Buruh 1955. Ini telah pun dibuktikan di mahkamah pada bulan lepas. Demikian juga daripada sudut eksploitasi kanak-kanak, ahli-ahli JISB tidak dapat menafikan bahawa budak-budak mereka tidak, anak-anak mereka umur 13 tahun, 14, 15, 16, 17 tidak diberikan pendidikan yang sempurna. Bahkan mereka ini disuruh pula untuk bekerja tanpa gaji. Bukan isu gaji. Kalau hang bagi gaji pun dalam konteks budak-budak ni, dia adalah eksploitasi kepada budak-budak. Budak-budak mana buat kerja. Kalau takat hang minta tolong sikit, satu dua, no issue. Takat pengajaran mungkin hari sukan saja hang suruh dia buat kerja sekian-sekian untuk ajar. Nampaklah dia mengajar macam tu. Tetapi hang gunakan budak-budak ni untuk jana ekonomi. Ini tak betul. Ini salah daripada sudut undang-undang buruh. Salah. Buruh kanak-kanak ni. Salah. Tapi itulah yang dilakukan oleh mereka. Zakat tidak bayar. Zakat mereka tidak bayar. Dan ini telah dibuktikan oleh Lembaga Zakat Selangor. Maidam dah maklumkan perkara yang sama. Dan seumpamanya, banyak negeri telah mengisytiharkan bahawa pihak JISB tak bayar zakat. Jadi macam mana kita nak kata dia bantu ekonomi umat Islam, zakat pun tak bayar? KFC yang hampa duk boykot tu, dia pun bayar zakat. Apa dia McDonald yang hampa duk bising-bising sangat pun, dia pun bayar zakat. Itu. Tetapi bagaimana satu company yang kononnya Islamik membawa kepada ekonomi Islam, zakat pun tak mau dibayar. Bani Tamim. Bani Tamim ni juga adalah salah satu penyelewengan pihak JISB. Mereka telah melakukan perkara yang disebut sebagai falasi yang sangat teruk, penipuan nasab yang sangat teruk, penipuan keturunan yang sangat teruk yang berlaku di dalam JISB. Dan dia berlarutan daripada sebelumnya JISBH, JISB, Rufaqa dan juga Al-Arqam. Mereka mengatakan bahawa Abuya itu adalah pemuda Bani Tamim, Fatah At-Tamimi, kerana dia inilah yang disebut-sebutkan di dalam hadis Nabi SAW.
Kononnya begitu. Tetapi benarkah gelaran berkenaan sehingga anak-anaknya semua diletakkan nama At-Tamimi, At-Tamimi, At-Tamimi di belakang? Ini adalah satu kemusykilan yang sepatutnya kita pertanyakan. Kalau kita sandarkan kepada Rasulullah SAW, dia kata dia keturunan Nabi. Kita tanya dia, betulkah hang keturunan Nabi? Apa buktinya? Demikian juga daripada sudut At-Tamimi. Hal letak At-Tamimi itu daripada apa? Kalau hang kata At-Tamimi ni sebab bapak saya dulu buat kicap Tamim, tak apalah. Kan? Hang kata kicap Tamim, tapi dia bawa At-Tamimi ni dengan dia bawa hadis Bani Tamim. Itu tidak benar. Bahkan sebahagian orang yang saya dengar, dia sebut bahawa Bani Tamim ini bersambung kepada Abu Bakar. Saya kata Abu Bakar mana yang bersambung dengan At-Tamimi? Kalau hang kata Abu Bakar As-Siddiq, dia radhiyallahu anhu, yang tu dianggap sebagai At-Tamimi, awak dah salah, awak dah bohong. Ataupun awak telah tersilap dan tersalah. Sebab Abu Bakar As-Siddiq, dia bukan At-Tamimi. Dia tak ada keturunan At-Tamimi. Keturunan dia At-Taimi. Bagi orang yang meneliti, dia akan faham bahawa ini adalah perbezaan daripada dua kabilah. Ni saya nak kongsi sikit dengan sahabat-sahabat berkaitan tentang Bani Tamim. Dia kata Bani Tamim adalah satu kabilah Arab daripada terbitan kabilah-kabilah Khandaf, yang mana mereka mereka ini wujud sejak zaman jahiliah lagi. Maksudnya sebelum Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul, dia dah ada dah. Mereka ni dah ada dah. Wa sadar al-Islam. Waktu ketika zaman Islam datang, mereka ini duduk dekat kawasan Dahna, lebih kurang di kawasan Najd ataupun di Yamamah. Pada hari ini kita sebut sebagai Saudiah, dekat Saudi, di kawasan Najdi. Dan orang-orang dia ni banyak juga di Kuwait, di Qatar dan juga Bahrain. Ini semua negara-negara Arab, Najdi. Dan antara orang yang dinasabkan dengan keturunan ini tanpa keliru ialah Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang hampa duk kata Wahabi itulah. Yang anti sangat dengan Wahabi. Kita tahu Arqam ni, Arqam, GISB, Rufaqa memang anti gila dengan Wahabi. Bahkan mereka menganggap Wahabi ni musuh yang paling ketah. Tetapi tidakkah mereka tahu bahawa Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah salah seorang pemuda Bani Tamim. Dia adalah salah seorang pemuda Bani Tamim. Kalau waktu muda lah, waktu tua, orang tua Bani Tamim. Kalau waktu bayi, bayi Bani Tamim. Dia daripada Bani Tamim. Bani Tamim ni, dia daripada Tamim bin Mur bin Id bin Tabiqah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'an. Yang ni daripada dia, ni keturunan Nabi SAW, di sebelah tuknya Mudar. Dia bersambung dengan tuk Nabi di sebelah Mudar. Dia bukan keturunan Rasul SAW, maksudnya dengan Rasulullah turun ke bawah, tidak. Dia daripada tuk, dia campur belah atas tu. Sebab kita tahu orang Arab ni dia satu rumpun, datang daripada rumpun yang sama. Jelas, itu Bani Tamim. Keadaan mereka ni, sebelum daripada Islam, mereka ni suka berperang. Mereka suka berperang. Sehingga peperangan tu terlalu banyak. Dan mereka adalah orang-orang yang kuat. Apabila Nabi SAW menyebutkan tentang Bani Tamim yang akan membela umat Islam pada hari akhir zaman nanti, maka yang dimaksudkan dengan itu ialah kumpulan-kumpulan yang seperti ini. Kumpulan yang kuat yang membela umat Islam. Di zaman Nabi SAW ada beberapa sahabat Nabi yang Bani Tamim. Jadi Bani Tamim ni bukan baru. Bukan Bani Tamim tak untuk tanah, mim untuk Melayu. Bukan. Dia bukan Bani Tamim yang tu. Kalau Bani Tamim ni tak untuk tanah, mim untuk Melayu, ni Abu Yah tidak teliti ya. Kan? Memang tidak teliti ya. Antaranya adalah Al-Aqra' bin Habis Al-Mujashi'i At-Tamimi. Dia ni adalah seorang yang sahabat Nabi yang berperang bersama dengan Nabi SAW pada Fathul Makkah. Demikian juga pada Taif dan Hunain, pada perang Hunain. Dialah orang yang melembutkan hati orang-orang di Hunain. Kemudian ada Qais bin Asim bin Manqari At-Tamimi. Ada Samurah bin Amru Al-Anbari At-Tamimi. Ada Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad As-Sa'di At-Tamimi. Ni, Khabbab bin Arad ni antara orang yang awal-awal memeluk Islam.
Dia itu Bani Tamim. Dia bukan main Bani Tamim ni kira mimpi malam si Azura mimpi apa ke ataupun Abuya mimpi dia ni dilantik sebagai Bani Tamim, dia jadi Bani Tamim. Tidak begitu. Al-Qa'qa' bin Amru, Hanzalah bin Rabi' al-Asidi at-Tamimi, Zuhra bin Huwayyah as-Sa'di at-Tamimi, Al-Ashra' bin Syari' al-A'raji at-Tamimi, Habib bin Kharash Al-Yarbu'i at-Tamimi, Al-Haris bin Abi Halah al-Asidi at-Tamimi. Ini semua adalah Bani Tamim. Ini adalah Bani Tamim. Tak jumpa pula Abuya al-Asy'ari. Tak jumpa lagi ni, saya tak jumpa lagi. Jadi, macam mana kita nak dakwa seseorang itu sebagai seorang yang mempunyai nasab seseorang, padahal dia tidak mempunyai nasab itu. Kita kena berhati-hati dengan hal ni. Kena berhati-hati. Jangan senang-senang kita nak mempergunakan agama, lalu kita bawa lah Bani Tamim lah, Bani apalah, dengan tujuan untuk nak mengangkat diri kita. Tak kiralah kita yang mendakwanya ataupun orang lain yang mendakwanya. Siapa yang tiada asas langsung dalam bahasa Arab Al-Quran? Kalau anda jawab, anda zero bahasa Arab, tandanya anda memang keliru. Allah beri orang Melayu asas yang cukup kuat dalam bahasa Arab Al-Quran. Sekurang-kurangnya ada 4 kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang Melayu. Yang pertama, banyak kalimat dalam Al-Quran sama dengan bahasa Melayu sendiri. Menurut pemerhatian guru otai bahasa Arab, Ustaz Rosdi Alias, katanya ada 2,000 kalimat bahasa Melayu yang dicedok dari Al-Quran. Contohlah kita ambil surah Fatihah ayat yang awal ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ada kalimah Allah di situ, orang Melayu tahu. Rabbi pun Tuhan, orang Melayu tahu. Alam pun orang Melayu tahu. Dalam satu ayat pendek itu saja ada 3 kalimat bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Sebab itu tuan-tuan, bahasa Arab Al-Quran itu mudah kepada orang Melayu kita kalau dipelajari dengan sistem yang mudah. Semuanya ada 4 keistimewaan tau. Yang lagi 3 insya-Allah saya jelaskan dalam video yang lain. Belum faham bahasa Arab Al-Quran, guna video. Cuba komen. Al-Quran memandaikan umat.